Hai korang. So cerita kita kali ni tentang seorang perempuan, budak perempuan yang study dekat college dekat Kuantan Pahang. Nama dia Aina. Waktu ni Aina dia umur 20 tahun dan dia study untuk ambil diploma lah dekat situ. Nak dijadikan cerita, Aina ni dia seorang yang agak sosial. Dia suka bergaul, dia suka berparti. Lepas tu dia suka juga overnight sana sini. Dan dia ni jenis yang banyak kawan lelaki daripada kawan perempuan lah. Dan korang pun tahu kan jenis-jenis orang macam ni biasanya kawan-kawan lelaki dia tak terlalu bagus, yang mana lagi banyak negatif daripada positifnya. Tapi dekat sini menurut Aina ni waktu zaman study dia agak nakal lah juga, tapi sekarang ni dia dah bertaubat. Dia dah menyesal dah. Dia tak buat dah semua-semua benda tu. So ada satu hari ni Aina ni dia minta tolong kawan dia untuk carikan dia boyfriend sebab dia dah bosan single lama sangat. So dia minta tolong lah kawan dia ni pula kenalkan dia dengan seorang lelaki. Yang mana lelaki ni dikatakan oleh Aina ni sendiri, dia kata lelaki ni macam lain daripada yang lain tau. Lain daripada lelaki-lelaki yang dia pernah kenal sebelum ni. So benda tu buatkan dia agak tertarik. Dan lelaki ni juga dia kata agak baik and soft spoken. Memang jenis yang soft spoken. Lepas tu dia juga cakap yang lelaki ni handsome. Kita tak tahu lelaki ni handsome mana. Tapi mungkin menurut dia handsome lah. Jadi bila diorang dah mula start daripada berkenalan, berkawan, keluar, dating dan sebagainya. Finally diorang ni decide untuk bercinta. Yang mana sepanjang waktu diorang bercinta ni, Aina bagi tahu yang laki tu tak pernah bawa dia keluar malam. So kira kat sini kalau laki tak pernah bawa kita keluar malam, kita anggap laki tu baik lah kan. Takkan nak bawa anak dara orang keluar malam So dekat sini Aina kata dia tak pernah bawa Aina keluar malam. Biasanya dia akan bawa lunch ataupun makan petang je. Dekat sinilah tragedinya bermula guys. Sebab ada satu hari tu Aina ni dia dapat teks daripada boyfriend dia sendiri. Boyfriend dia cakap lah, I sorang-sorang dekat rumah hari ni. Semua orang keluar. I bosan lah. You temankan I boleh tak? Dia cakap macam tu. So Aina ni dia dah biasa kan dengan benda macam tu. So dia kata lah, I okay je nak overnight dengan you. Tapi you kena datang ambil I lah dekat rumah sewa I. Boleh? So boyfriend dia setuju and then boyfriend dia bergegas lah pergi ambil Aina dekat rumah sewa dia sendiri. So long story short, boyfriend dia ni datang ambil Aina dekat rumah sewa dia dalam jam 8 malam macam tu. And then Aina ni dia agak pelik sebab sepanjang perjalanan boyfriend dia macam serius tau, tak macam biasa tau. Aina ni adalah like macam buat lawak, buat like macam gurau-gurau dengan boyfriend dia ni, tapi tetap sama juga. Boyfriend dia ni pergi bertindak untuk kunci pintu kereta pula bila Aina buat macam tu. So Aina jadi macam cuak lah. Boyfriend dia kenapa kan tiba-tiba jadi macam tu. Aina ni tanya, you okay ke? You ada masalah ke? Lepas tu boyfriend dia ni jawab, dia kata tak adalah you, I kusut sikit. So lega lah sikit Aina ni dengar bila boyfriend dia jawab macam tu. Means kat sini dia tak ada buat salah apa-apa. Cuma mungkin boyfriend dia jenis yang macam tu kot kalau tengah bad mood. So dia husnuzon je. Lepas dah pusing-pusing satu Kuantan tu, tiba-tiba boyfriend dia cakap dekat Aina, you, kita duduk dekat hotel je nak tak? I boring lah duduk dekat luar ni. Aina disebabkan dia dah terbiasa dengan situasi macam tu. So dia jawab lah, I okay je. Tapi esok pagi you kena hantar I balik lah sebab I ada kelas esok. So boyfriend dia setuju. Dia setuju, dia orang pergilah check in. So masa dalam bilik hotel tu, Aina ni dia terus pergi masuk tandas. Dan dalam waktu dia dekat dalam tandas tu, tiba-tiba dia terdengar tau boyfriend dia ni on the phone dengan seseorang. Dan boyfriend dia ni bercakap dengan nada yang suspicious. So apa yang Aina ni buat, Aina ni dia tutup paip slow-slow and then dia terkup dia punya telinga dekat pintu bilik air tu sebab dia nak dengar dengan jelas apa yang boyfriend dia cakapkan dengan orang yang dia tengah call tu. Dan ini adalah bukti bicara yang Aina dengar. Boyfriend dia, yang Aina dengar lah. Yang Aina dengar boyfriend dia cakap, engkau bayar dulu baru aku bagi tahu dekat mana kita orang. Waktu ni Aina terkejut gila dengar ayat tu. Yelah, dia said something like macam diorang dah ada dekat sini, lepas tu kau kena bayar dulu. Lepas tu baru dia bagi location. Untuk apa kan? Siapa yang tak terkejut?
So Aina ni dah cuak dah tahu sebenarnya time tu. Tapi dia try stay relax, dia try buat-buat relax. So dia keluar daripada tandas tu, dia buat muka relax je dekat boyfriend dia tu. Lepas tu boyfriend dia nampak boyfriend dia ni cepat-cepat end call dengan orang yang dekat sana tu. Then Aina ni dia cakap dekat boyfriend dia, "You, I ada tertinggal something lah dekat rumah sewa. Jom kita pergi patah balik sana jap." Tapi boyfriend dia ni dia jawab lah, dia kata, "Hah, you tertinggal apa? Esok lah, I dah penat lah." Dia cakap macam tu kan. Ira ni duduk fikir-fikir lagi apa benda alasan dia nak bagi. So dia cakap, "Sebenarnya you, I period, I tertinggal lah pet I dekat rumah. Hehehe." Dia cakap macam tu kan. So boyfriend dia ni macam, period? I boleh je nak pergi belikan you pet dekat 7E dekat bawah, okey tak?" Dia tanya macam tu. So Aina ni dia dah tak fikir panjang tau sebab dia tengah takut time tu. So dia pun macam okey pergilah kan, minta tolong. So bila boyfriend dia ni keluar daripada bilik tu, Aina ni dia bertindak, dia ambil handphone dia. Dia terus call kawan-kawan dia tau. Tapi sebabkan dah lewat malam, so kawan-kawan dia semua dah tidur. Tak ada siapa yang angkat time tu. Waktu tu Aina ni dia betul-betul takut. Dia packing-packing barang dia. Dia ambil lah beg tangan apa semua-semua dia tu. Dia keluar daripada bilik hotel dia tu. Dia turun bawah dengan harapan dia bolehlah dapatkan taksi ataupun grab. Tapi malangnya dekat sini, sampai je dia dekat bawah, dia ternampak boyfriend dia. Dan boyfriend dia pun ternampak dia dekat bawah tu. Dia dah gelabah dah sebenarnya tau. Dia tengah fikir alasan apa yang dia nak bagi. So waktu boyfriend dia datang dekat dia tu, boyfriend dia tanya, "You nak pergi mana ni?" So dia pun cakap lah, I nak pergi dekat receptionist. I nak minta tuala lebih sebab tuala I dah terkena darah period I. Dia kata macam tu. So boyfriend dia macam pelik. Tapi boyfriend dia biarkan and follow dia. Jomlah, boyfriend dia cakap kan. So boyfriend dia follow je lah. Dia pergi dekat receptionist tu. Waktu ni boyfriend dia macam dah dapat agak tau. Aina ni lah cakap. Dia kata dia rasa boyfriend dia ni macam dah dapat agak yang dia nak larikan diri. Tapi boyfriend dia macam biar dulu. Macam tu. Sampai je dekat receptionist tu, Aina ni dia bersyukur sangat yang receptionist tu perempuan tau. So dekat sini, dia macam berbisik lah sebab boyfriend dia dekat belakang. Tapi dia macam jauh sikit dengan Aina ni. So dia berbisik dekat receptionist tu. Dia kata, "You boleh tolong I tak? Nanti you tolong naik dekat bilik 805, you panggil I." Dia cakap macam tu. Waktu tu receptionist ni dia macam bela lah, macam, kenapa tiba-tiba kau datang suruh aku datang bilik kau panggil kau pula kan? Tapi waktu tu boyfriend si Aina ni dia datang dekat belakang Aina ni, dia tanya, "Dah dapat towel ke belum?" So waktu tu lah receptionist ni dia baru faham macam, oh okey. Dia faham yang si Aina ni sebenarnya dalam bahaya dan dia tengah minta tolong dengan receptionist ni. So waktu tu dia just direct dia jawab dengan boyfriend dia. Dia kata, "Boleh cik, dalam 10 minit nanti saya akan hantarkan dekat bilik ya." Lepas tu boyfriend dia macam okay. So diorang naik lah sama-sama masuk dekat dalam bilik diorang balik. So waktu sampai dekat dalam bilik dia tu, boyfriend dia tanya dekat Aina, "Mana towel yang kena darah period you tu?" Dia tanya macam tu dekat Aina. Waktu ni kan, korang tak payah cakap lah. Aina punya gelabah nak mampus weh. Aku kalau dalam keadaan macam tu pun aku takut, kau tahu tak? Memang seram gila. Waktu tu dia punya gelabah, dia tak tahu nak fikir alasan apa nak bagi dekat boyfriend dia ni. Dia jadi macam malas nak fikir dah. Dia bagi je alasan-alasan yang mengarut. Sebab dia tengah takut gila. Tak lama lepas daripada tu, tiba-tiba loceng pintu dia berbunyi. Loceng pintu bilik dia berbunyi kan. Waktu ni Aina dia takut tau kalau orang yang laki yang boyfriend dia call tu datang dekat pintu bilik dia orang ni. Tapi bila boyfriend dia pergi buka, rupa-rupanya receptionist ni tadi. So dia rasa lega gila. Receptionist ni dia tanya, dia cakap dengan boyfriend Aina ni, dia kata, "Encik, boleh tak kalau saya nak bercakap dengan wife cik sekejap?" Aina ni dia dah tak tunggu panjang. Dia terus ambil handbag dia terus ambil phone dia. Dia terus pergi dekat receptionist tu. Dia kata, boleh. Jom. Lepas tu dia cakap dengan boyfriend dia, "You kejap nanti I naik balik." Dia cakap macam tu. Dia terus heret receptionist ni pergi dekat lift tu tau. Sebab dia terlalu takut. Waktu dekat lift tu receptionist ni ikut je lah dia. Waktu dekat lift tu dia orang turun bawah. Receptionist ni
Dia tanya apa yang dah jadi sebenarnya. So dia ceritalah semuanya dekat receptionist ni. Waktu tu tak boleh digambarkan betapa takutnya dia. Receptionist ni dia ada tanya dekat Aina ni, you tak nak buat report polis ke? Ataupun you tak nak call polis ke? Lepas tu Aina ni jawab dia tak nak sebab dia takut nanti kan kalau buat report polis, diorang akan bagi tahu, diorang akan sampaikan dekat parents dia. Dia tak nak parents dia tahu apa yang dia buat dekat sini, macam mana dia dekat sini. So receptionist dia pun faham lah. Dan dalam diorang tengah berborak-borak tu, bercerita tu, tiba-tiba boyfriend dia ni call Aina ni banyak kali tau. Tapi Aina tak angkat. And then dia dah habis call, dia pergi chat pula Aina ni. Dia cakap, you boleh naik sekarang tak? Tapi Aina ni macam biasalah, dah kena macam tu takkan dia nak naik. So dia terus ignore lah boyfriend dia punya chat ni. Dia duduk je dekat receptionist tu, dekat bawah tu, sampai pukul 5:30 pagi. Baru kawan-kawan dia yang dia duk call malam tadi tu, diorang call balik. Mungkin diorang dah bangun kan. So diorang call si Aina ni balik, tanya kenapa. Lepas tu Aina ni pun bagi tahu bagi tahu benda-benda semua. Dia bagi tahu secara ringkas saja. Lepas tu dia suruh kawan dia tu datang pick up dia dekat tempat tu. Waktu kawan dia datang pick up dekat tempat tu, dekat hotel tu, and dia orang on the way balik tu, dia pun ceritalah semua benda dekat kawan dia ni. Tapi dalam waktu dia orang on the way balik tu, dia orang perasan yang ada 3 buah kereta tengah ikut dia orang daripada belakang tau. Kawan dia ni pun takut lah, cuak lah kan, dia pun cuak. So waktu tu dia ambil langkah, dia call kawan-kawan lelaki dia, lepas tu dia minta tolong, korang boleh tak tolong datang lepak dekat depan rumah sewa aku sekarang. Dia kata macam tu. Kawan lelaki dia macam pelik lah kan. Kenapa kau nak suruh datang lepak pagi-pagi buta ni kan? Tapi dia kata korang datang je dulu lepak, nanti aku cerita. Dia kata macam tu. Lepas tu diorang pun macam okey lah. Diorang datang, diorang gerak. Lepas tu waktu dia dah sampai dekat depan rumah sewa dia tu, si Aina ni, dia keluar, dia nak berjalan ke rumah sewa dia tu, dia nampak yang kereta 3 biji tadi tu, dia nampak ada 2 orang lelaki Cina dan 3 orang lelaki Melayu yang keluar daripada kereta tu dan tengah berjalan menuju ke arah dia. Waktu tu dia memang dah cuak. Tapi Alhamdulillah lah, time ni Allah nak lindung dia kan. Kawan-kawan member-member lelaki dia tadi datang bawa geng-geng dia sampai dekat depan rumah sewa dia. So waktu tu dia rasa bersyukur sangat-sangat. Dia dah tak tahu nak cakap apa, dia tak tahu nak fikir apa, dia rasa lega. And dia tengok yang lelaki-lelaki tadi tu, yang 2 orang lelaki Cina dengan 3 orang lelaki Melayu tu, terus patah balik masuk dalam kereta dia orang yang belah. Waktu tu dia rasa lega gila, and then dia ajak lah member-member lelaki dia tu dengan dia orang semua tu pergi lepak kat Mama, and then dia cerita the whole story apa yang jadi. So, keesokan harinya, si Aina ni, dia terus chat boyfriend dia, dia minta putus, and then dia terus block boyfriend dia tu. Tapi selang beberapa hari daripada tu, boyfriend dia ada call dia. Tapi sebenarnya ada nombor yang tak dikenali call dia. So dia angkat and dia tahu tu boyfriend dia. Bila dia dengar suara. And boyfriend dia bagi dia ugutan yang berbunyi begini tau. Kau jangan ingat benda ni settle kat sini je tau. Kalau kau cerita dekat ataupun kau buat aduan dekat mana-mana, siap kau. Dia cakap macam tu. Si Aina ni, dia memang dah terlepas daripada benda tu kan. Dia memang tak nak layan, so dia buat bodoh je. Dia ignore je benda tu. Tapi dalam masa 2 minggu jugalah dia ambil masa untuk orang kata lepas daripada trauma tu. Dia dalam 2 minggu tu, dia cuma pergi college, balik college je. Dia tak pergi mana-mana sebab dia takut apa-apa jadi. Lepas daripada tu, dia ada terdetik hati tau nak chat balik kawan dia yang kenalkan dia dengan laki ni tadi. So dia try chat, and then dia kata chat dengan kawan dia tu 1 tick je. Dah 1 tick, lepas tu DP pun kosong. So means dia dah kena block lah kan. So dia macam fikir mungkin dia orang berkomplot, tapi dia malah nak fikir dah, dia buat bodoh je. Tapi tak lama lepas daripada tu, kawan-kawan dia ni bercerita, dia orang ada dengar berita yang boyfriend dia, yang bekas boyfriend dia dengan kawan dia dah kena tangkap. Dah kena cekup dengan polis dekat Pekan Pahang sebab diorang
culik budak untuk dijual jadikan call girl. Waktu Aina ni dengar berita tu, ya Allah, meremang dia, tak boleh cakap lah guys. Memang dia rasa bersyukur gila-gila dia tak jadi mangsa dalam kes ni. Kalau tak, sekarang ni tempat dia bukan kat sini, tempat dia dekat tempat lain. Tak tahulah dia hidup lagi ke tidak kan. Wallahualam. So lepas dia daripada semua kes ni berlaku, Aina ni dia ambil iktibar dan dia start anew lah life dia. Dia lebih berjaga-jaga dalam pergaulan dan dia lebih, orang kata dia lebih berhati-hati dalam percayakan seseorang. So itu adalah iktibar yang dia ambil daripada apa yang terjadi dalam hidup dia. Untuk korang yang dekat luar sana tu pun lagi-lagi especially student lah, sebab benda ni memang banyak berlaku dekat Malaysia kan. So korang sepatutnya memang kena berhati-hati dalam pergaulan korang, dan please make sure kalau nak social ke apa ke, make sure korang pandai jaga diri. Jangan korang ikut yang sembarangan, jangan korang yang terlalu ikut kata hati, terlalu ikut kawan-kawan, pengaruh dan sebagainya, dan end up korang hancurkan hidup korang sendiri. So apa yang baik tu datang daripada Allah dan apa yang buruk tu datang daripada aku sendiri. InsyaAllah. Thank you.